Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam subjek sains komputer keadaan 4. Nota nanti salin sendiri kat rumah. Okey, semalam kita dah habis tajuk 1.4 struktur kawalan. Hari ni kita masuk 1.5 Amalan terbaik pengaturcaraan 1.5. Amalan terbaik pengaturcaraan. Nota nanti awak salin sendiri kat rumah. Ke dah salin? Dah lagi ya. Jadi dia ada amalan terbaik. Dalam kita buat atur cara, dia ada amalan terbaik. Jadi amalan terbaik maksudnya teknik ataupun metodologi yang telah dibuktikan ianya baik dan boleh dipercayai untuk kita dapatkan hasil yang diingini. Ini masuk amalan terbaik. Okey. Merupakan satu teknik. Satu komitmen untuk menggunakan semua pengetahuan dan teknologi yang ada untuk memastikan keberhasilan yang baik. Ini masuk amalan terbaik. Okey. Amalan terbaik pengaturcaraan. Apa yang dimasukkan dengan amalan terbaik pengaturcaraan? Okey, apabila pengatur cara dapat mempraktikkan amalan-amalan yang biasa diikuti untuk menghasilkan atur cara yang baik. Kita ada beberapa cara untuk mendapatkan amalan terbaik dalam pengaturcaraan. Okey, ini biasa awak tulis macam ni kan? Ini dikatakan atur cara yang tidak menggunakan amalan terbaik pengaturcaraan. Ini dikatakan atur cara yang tidak menggunakan amalan terbaik pengaturcaraan. Hidayah. Mengapa dia kata atur cara tersebut tidak baik? Bukan amalan terbaik dalam teknik pengaturcaraan. Kenapa? Okey. Tengok pula atur cara yang dikatakan merupakan amalan terbaik dalam pengaturcaraan. Ini atur cara yang menggunakan amalan terbaik pengaturcaraan. Aisyah, kenapa dikatakan amalan terbaik yang ni? Ada apa? Ada komen? Setiap segmen kod yang ditulis itu dinyatakan komen kan? Dia beritahu. Nak isytiharkan input macam mana? Isytiharkan output, proses menolak nombor 1 dan nombor 2, dia beritahu di situ. Untuk orang tengok, orang faham. Yang ni amalan terbaik dalam pengaturcaraan. Ini contoh. Okey. Amalan terbaik dalam pengaturcaraan, dia ada beberapa cara. Yang pertama, indent yang konsisten. Matt, apa maksud indent? Indent yang konsisten, komen, indent. Simbol. Cara menulis indent konsisten dari mula hingga akhir kod. Indent yang konsisten membuatkan kod atur cara mudah kita baca dan difahami oleh pengguna lain. Okey, kita tengok contoh tadi. Indent yang baik. Mana indent? Apa maksud indent? Apa maksud indent? Tengok dah tu. Tengok yang atas tu public class tolak 2 nombor dia duduk tepi kan. Lepas tu dia ada space bar, straight je. Nampak tak? Dia ada ruangan-ruangan kosong ni. Yang ni straight, ni untuk yang ni kan. Untuk apa ni, segmen kod yang ni. Kalau yang baru pula dia letak balik di tepi. Ruangan kosong ni. Nampak tak ruangan kosong ni? Ini indent yang konsisten, dia sama.
Kalau awak buat tulis pula integer awak buat bawah ni, itu bukan indan yang baik Dia mesti dalam satu baris. Okey, boleh nampak apa dia masukkan dengan indan yang baik Indan yang konsisten. Ruangan-ruangan kosong yang kita buat tu dalam segmen kod kita. Atau cara dia ada ruangan-ruangan kosong Okey, yang kedua, jenis data. Penggunaan jenis data. Yang pertama, kita pilih jenis data yang bersesuaian dalam atau cara kita. Bergantung kepada kita pilih jenis data yang bersesuaian supaya saiz pemboleh ubah tidak terlampau kecil ataupun besar dan memelihara sumber. Sebagai contoh, kita gunakan jenis data integer bagi nombor bulat dan bukan double. Kalau kita nak pengguna masukkan nombor saja, tidak ada perpuluhan, kita guna integer lah dia punya jenis data. Kita tak guna float ataupun double Okey. Ini contoh jenis data dalam penggunaan amalan pengaturcaraan terbaik. Seterusnya, pemboleh ubah yang bermakna. Jadi pemboleh ubah yang kita nak gunakan dalam atur cara kita, dia tidak boleh bermula dengan nombor. Depan tu ada nombor, tak boleh Nanti dia akan keluar error. Lepas tu tiada ruang kosong antara perkataan. Gunakan underscore. Gunakan underscore atau rapatkan perkataan. Contoh, cara satu. Ataupun kita dekatkan cara satu Jadi kita tak boleh gunakan ruangan kosong Tidak sama dengan kekunci. Contoh, kita guna pemboleh ubah integer. Tak boleh Ini sebab ini kata kekunci integer ke char ke double float ke, tak boleh Penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Contoh, cara pertama tidak sama dengan cara pertama. Boleh beza? C ni huruf kecil, P ni huruf besar. Ini dua-dua huruf besar ini tak sama Kalau awak buat ni nanti atur cara tidak boleh baca Pasal ni masuk lain. Yang ni masuk lain Penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Nama yang bermakna dan mudah difahami. Penggunaan singkatan tidak digalakkan Buat nama betul lah. Tidak menggunakan perkataan khas. Contohnya print, value untuk sebagai pemboleh ubah. Yang ni cikgu nak tanya dah soalan. Nyatakan ciri-ciri pemboleh ubah yang bermakna dalam amalan terbaik pengaturcaraan. Seterusnya komen. Yang tadi yang mula-mula cikgu tunjuk tu, itu komen Ditulis dengan jelas dalam 2 hingga 3 baris pendek. Tujuannya adalah untuk menerangkan fungsi kod dan memenuhi ruang lajur pengkodan Ini tujuan komen. Nyatakan apa tujuan komen. Tujuannya adalah untuk menerangkan fungsi kod dan memenuhi ruang lajur dalam pengkodan